Saya ambil contoh. Tuan-tuan semayang. Semasa kita nak sujud, nak turun untuk sujud, manakah yang lebih afdal? Bila nak turun sujud, letak tangan dulu atas lantai ataupun lutut dulu? Mana satu? Mana satu yang paling afdal? Kita nak sujud, Allah, nak tangan dulu ke ataupun hentak lutut dulu, berdegum, barulah sujud? Mana satu? Dalam hal sekecil itu pun ada perbezaan pendapat. Apatah lagi yang besar-besar. Ulama dalam bab nak turun sujud dulu tu tangan ataupun lutut ada dua pendapat. Pendapat pertama pandangan jumhur ulama, majoritinya Hanafi, Syafi'i, Hambali dan beberapa ulama salaf seperti An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar dan Ibn Al-Munzir rahimahumullah, mereka mengatakan yang lebih afdal turun lutut dulu baru tangan. Mana Allah gedegum lutut barulah tangan. Hadis daripada mereka pegang dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Namun ada satu pendapat pula dalam mazhab Maliki, pendapat Malikiyah, dan ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, lebih afdal kalau nak sujud turun tangan dulu. Allah, barulah lutut dan kepala. Bayangkanlah. Dan mereka pula berpegang kepada hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dua aliran ulama pegang hadis yang berbeza tapi perawi yang power semua. Habis macam mana? Jawapannya, bantailah tuan-tuan ikut mana-mana. Jangan turun kepala dulu dah. Allah kedebu. Mati syahid lah, susah nanti. Tapi antara banyak ambil yang majoriti. Majoriti lutut nah. Tapi pandangan saya benda ni lebih baik menggunakan common sense saja. Hari lutut kita tak sakit, gunakan lutut. Ada hari lutut kita ni tak ada liquid, pakai tangan. Tengok mana yang mampu lah. Ada hari tangan kita sakit dengan lutut. Ada masa lutut okey, pakai. Terpulang kepada condition badan masing-masing. Itu sebab semua nas betul, tapi perbezaan pemahaman. Saya ambil contoh. Kita di Singapura majoriti umumnya kita menggunakan mazhab Syafi'i umumnya. Tetapi dalam kes-kes tertentu seperti zakat, kita pindah kepada beberapa mazhab yang bersesuaian dengan suasana di Singapura. Tapi umumnya kita adalah Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan perasan ada perbezaan dengan mazhab lain. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, kalau sentuh dengan isteri ada wudu, batal wudu kita. Mazhab lain tak batal. Itu sebab jemaah kita yang mazhab Syafi'i, kalau buat umrah atau haji susah hati sikit. Kalau tawaf wajib bersuci. Tapi maklum sajalah kita tawaf, mana ada special punya lane, jadi kita campur dengan orang. Kadang langgar ini. Isteri kita pula kecil-kecil. Kalau badan kecil, kalau tak pegang, itu hanyut sampai mana kita pun tak tahu. Orang Afrika besar-besar semua. Jadi mau pegang takut batal, akan jadi sedikit masalah. Sampai ada yang kata, susah betul lah mazhab Syafi'i, pegang pun tak boleh lah. Sekarang benda ni dah difatwakan. Majlis Agama dah keluarkan fatwa. Kalau nak pegang boleh, tapi pegang tu jangan ada perasaan. Kalau pegang ada geram, itu boleh batal. Macam-macam lah. Ini kita tak bincangkan. Tapi begini, ada orang bertanya, apasal mazhab Syafi'i ini susah sangat lah, pegang perempuan batal. Untuk makluman, kalau dalam mazhab Syafi'i pegang isteri batal, mazhab lain lagi pelik pada kita pun ada. Tapi di sisi kita tak batal. Contoh, ada setengah mazhab, saya tak nyatakan mazhab apa, minum air kurma, jus kurma batal wudu. Minum jus kurma batal wudu. Kalau kita yang mazhab Syafi'i dengar, kita ketawa lah, gila. Minum jus kurma pun batal ke? Tapi dia orang pun ketawa juga dengar kita. Apalah pegang isteri pun batal ke? Hantaran ribu-ribu pegang pun tak boleh. Dia pula ejek kita. Tak payah ejek lah. Ini pandangan ulama dalam memahami nas. Contoh, ada satu mazhab, makan daging unta batal lah ismayang. Tak rasa pelik ya?
Tapi kita tak pernah ketawakan orang pun. Sebagaimana orang tak sepatutnya ketawakan kita pegang isteri batal air sembahyang. Kita tak pernah ketawa pun mereka kalau makan daging unta batal air sembahyang. Tak pernah. Mungkin tuan-tuan tanya, apa hal makan daging unta batal, pakai dalil apa? Ada dalil. Ini yang saya sebut tadi, ulama buat hukum berdasarkan dalil. Tetapi cara how you faham the dalil, itu beza-beza. Contoh dalam kes makan daging unta batal. Dia begini, hadisnya begini. Nabi duduk dengan sahabat. Tiba-tiba salah seorang daripada sahabat buang angin dalam masjid. Kebetulan sebelum majlis ada jamuan sahabat lain yang sponsor daging unta buat gulai makanlah. Jadi saking kenyang agaknya dalam masjid buang angin. Bila buang angin masjid baunya sudah tak seronok lagi. Sahabat yang duduk keliling pun dah tak syok ah. Macam kita ni sebab ada kipas helikopter macam-macam ni memang tak ada masalah lah. Dia boleh keluar, kita punya sistem udara apa tak ada masalah. Barangkali masjid Nabi itu masjid biasa-biasa saja. Lalu bila ada seorang buang angin, satu masjid bau. Masing-masing semua dah tak selesa. Nabi pun perasan. Nanti kalau sahabat yang buang angin, kalau dia bangun nak pergi ambil wuduk, mesti dia kena hantam dengan yang lain. Oh, engkau lah orangnya ya, kau diam-diam aja. Jadi Nabi nak jaga maruah dia. Jadi macam mana Nabi buat? Lantas Nabi pun berpesan, siapa-siapa yang makan daging unta, hendaklah selepas ini ambil wuduk. Sahabat semua heran. Kulluna nakul nahmal jazur ya Rasulullah. Kita semua tadi makan daging unta ya Rasul. Tuan pun makan sekali juga. Adakah tuan pun kena ambil wuduk juga? Kata Nabi, oh kalau begitu, aku pun kena ambil wuduk jugalah, kata Nabi. Nabi cakap begitu sebab nak jaga satu orang sahabat yang mungkin orang akan ejek dia sebab dia buang angin. Tapi bagi sesetengah mazhab, dia baca riwayat itu, dia kata ini hukum. So wajib batallah wuduk kalau orang makan daging unta. Dalam mazhab Syafi'i, dia tengok, oh ini bukan. Ini hanyalah Nabi nak meraihkan seorang sahabat yang mungkin diejek. Jadi perbezaan pendapat begitulah.